طيب طيب coba Taib, kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca kitab Ila Hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la kiram ashabil izam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiruhu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asraqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mati fadilatul imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian Tuan Sia, pengurusi masjid, tengkuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjat hamdi dan syukur kepada Allah Taala kerana dengan izin Allah dapat bersama sekali lagi pada malam ini dalam kuliah kita. Itulah kuliah kitab Aqidatul Najin berkenaan dengan bab akidah, yang mana kitab ni dikarang oleh Syekh Zainal Abidin bin Muhammad bin Al-Fatani rahimahullah ta'ala, insyaAllah. Dan kita masih lagi dalam pembahasan. Kita sampai mana itu? Sampai ayat ha, 13. Betul. Dan keluar dengan kata daripada li itu jazam. Itu sudah kan? Sudah. Saya rasa okey. Kata setengah ulama bawah tu lah. Kata setengah ulama bermula awal-awal yang wajib atas mukallaf itu iaitulah nazar. Iaitu nazar. Betul tak? Di bawah baris yang berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 daripada bawah. Baris yang ke-7 daripada bawah, ya. Baik. Malam ni kenduri ke ni? Ada kenduri? Ada lagi? Tak ada? Oh, tak ada. Kan biasa sini kan gaji kenduri. Baik, insyaAllah. Dan kata setengah ulama bermula awal-awal yang wajib atas mukallaf itu ialah nazar. Yang ini tilik ataupun melihat ataupun perhatikan kepada alam ini, tilik kepada alam ini hingga dikenal akan Tuhan yang menjadikan dia. Kemudian bila kita dah tilik,
maka ia tasdikkan mana membenarkan dan dihimpunkan antara dua kaul ini dengan kata kita awal yang wajib daripada yang dimaksud itu ialah makrifat. Dengan kata kita awal yang wajib daripada yang dimaksud itu ialah makrifat. So mana awal benda yang wajib kata pengarang ini ialah makrifat, mengenal. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama ialah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bila dah mengenal Allah taala, lepas tu barulah kita menambahkan ilmu-ilmu lain lah, ilmu fardu ain yang lain. Ulang balik semula. Dan kata setengah ulama, bermula awal-awal yang wajib atas mukallaf itu ialah nazar, menilik. Yang ini tilik kepada alam ini hingga dikenal akan Tuhan yang menjadikan dia alam ataupun menjadikan dirinya sendiri, mukallaf tadi. Kemudian maka dia tasdikkan, membenarkan dan dihimpunkan antara dua kaul ini dengan kata kita awal yang wajib daripada yang dimaksud itu ialah makrifat. Dan awal yang wajib daripada wasilah itu ialah nazar. Awal yang wajib atas dan yang wajib daripada wasilah itu ialah nazar. Dan makna wasilah itu ialah jalan yang menyampaikan kepada yang dimaksudkan. Itu dikatakan wasilah. Wasilah saya mana wasilah ni jalan lah. Jalan ataupun perantaraan ataupun jambatan. Jambatan yang menghubungkan satu keadaan, satu tempat kepada satu tempat yang lain. Itu dikatakan sebagai wasilah. Tahu Jadi kata ulama, jadi ada yang menyatakan bahawa awal yang wajib ialah nazar ataupun tilik ataupun makrifat. Ada yang menyatakan tak perlu makrifat dulu, syahadah dulu. Mana satu ni? Perlu syahadah dulu ke ataupun perlu makrifat dulu? Kalau ada orang nak masuk Islam, dia nak masuk Islam sangat, nak masuk Islam sangat dah ni. Kita nak perlu nak ajar dia dulu ke bab-bab fiqh ni ataupun tu dia syahadah? Nak ajar dulu bab fiqh, bab sembahyang ke ataupun kita nak terus syahadah terus? Kan? Jadi terjadinya orang kata perbezaan pendapat. Sama ada makrifah dulu ke atau terus syahadah. Tahu Kemudian dan makna wasilah itu jalan yang menyampaikan kepada yang maksud. Kerana jikalau kita lazimkan tasdik dengan barang yang tiada diketahui ia, akan sahnya dan batalnya nescaya membawa kepada benarnya ataupun tersalahnya sesuatu perkara. Kerana jikalau kita lazimkan tasdik, mana tasdik membenarkan akan barang yang tidak diketahui. Tiba-tiba kita membenarkan satu benda ni tak pasti ni, tak pasti benda ni betul ke tak betul ni. Tiba-tiba kita terus tasdik, membenarkan. Macam mana? Kerana jikalau kita lazimkan tasdik dengan barang yang tiada diketahui ia, akan sahnya ataupun batalnya barang tadi nescaya membawa kepada benarnya sesuatu ataupun tersalahnya sesuatu tadi. Jadi boleh jadi benar, boleh jadi tak benar. Boleh jadi benar, boleh jadi tak benar. Itu sebabnya jangan cepat sangat kita tasdik membenarkan suatu benda tadilah. Takut nanti kalau kita benarkan satu benda yang tak betul, sudah tentu kita berdosa pula. Kalau kita membenarkan satu benda yang betul, alhamdulillah lah. Okey lah tu. Tapi kalau kita membenarkan benda yang tak betul, kan, maka sudah tentu membawa dosa lah kepada diri kita. Kerana tiada ia mengenal dalil yang boleh membezakan antara keduanya, atau membawa kepada persamaan Nabi dengan yang bukan Nabi. Boleh membawa kepada persamaan antara Nabi dengan bukan Nabi. Ini Nabi, ini bukan Nabi. Tapi kita tak ada makrifat, tak kenal pun ni Nabi ke tak Nabi. Tiba-tiba kita hukumkan seorang itu Nabi, tanpa kita menilik, tanpa kita melihat, tanpa kita makrifat, dengan makrifat yang jazam yang sebenarnya bahawa dianya seorang Nabi. Kalau dia benar seorang Nabi, okeylah, alhamdulillah lah. Kalau dia bukan Nabi, macam mana? Jadi kita meletakkan sesuatu
pangkat kepada orang yang tidak layak menjadi nabi. Itu perlunya makrifat. Kerana tiada dalil yang boleh membezakan antara keduanya dengan sebab tiada nazar yang sahih. Itu sebabnya perlu kepada nazar, perlu kepada tilik, perlu kepada pandang, perlu kepada kajian sebelum kita menghukum seseorang itu sama ada dia nabi ataupun bukan nabi, ataupun kita menghukum sesuatu itu, benda itu sama ada A atau B, A ataupun B. Perlukan kepada nazar, tilik kepada alam, tilik ataupun pandang dan sebagainya lah. Dan jikalau disoal akan kita bahawa wajib nazar itu dahulu daripada beriman, maka apabila kita serukan seseorang, kita seru seseorang yang kafir kepada beriman, maka jawab dia, beri tangguh olehmu akan daku dahulu hingga aku nazar, aku tilik. Kerana kamu kata wajib nazar, wajib tilik, ataupun cek dulu, periksa dulu dahulu sebelum beriman. Apa kata kita? Jadi kita nak cakap macam mana? Maka jikalau kita lazimkan suruh ikrar dengan beriman, yang ini dengan mengucap 2 kalimah syahadat, maka jadi binasa kita. Dia akan jadi binasa. Kata kamu bahawa nazar itu awal wajib daripada beriman. Kerana kita kata nazar ini perlu nazar dulu, perlu tilik dulu, barulah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kamu beri tangguh akan dia, biar dia nazar, biar dia tilik dulu, maka jadi mukhalafah dengan muqtada syarak, bersalahan dengan maksud syarak. Kerana tu menuntut suruh menyegerakan keluar daripada kafir dan masuk ke dalam Islam dengan tiada bertangguh, maka jawabnya, ni persoalan tuan, dia bagi persoalan pada kita. Ada persoalan tuan, ada orang nak masuk Islam, si A ni contoh nak masuk Islam, maka kita pun sebersalah lah, nak suruh syahadah dulu ke tak perlu syahadah. Kalau kita kata perlu syahadah, sedangkan kita kata bahawa kan kena nazar dan tilik dulu, kena makrifat dulu, dah ada makrifat barulah beriman kepada Allah. So tak perlu syahadah dululah, perlulah kita belajar dulu, dah belajar dulu barulah kita syahadah, kan? Ataupun kita kata kena syahadah dulu, belajar kemudian, nazar ataupun tilik ini kemudian. Perlu syahadah segera, kerana kalau tak syahadah kita, maka menyalahi dengan maksud syarak. Kerana tujuan syarak biasanya begitu. Maknanya siapa yang nak masuk Islam, terus kita syahadahkan, segerakan syahadah. Takut nanti kalau kita tak syahadahkan dia, kemungkinan mungkin dia keluar daripada tempat kita, mungkin dia dilanggar kereta ke, ataupun dia langgar lori ke, ataupun tiba-tiba dia jatuh mati. So siapa yang masalah? Siapa yang bersalah? Sudah tentu kita yang masalah kan, kita yang berdosa lah. So macam mana dalam masalah ini tuan-tuan? Macam mana masalah ni? Kita nak selesaikan masalah ni lah. Ni satu persoalan lah yang diajukan kepada kita. Saya ulang balik. Dan jika ada soal akan kita bahawa wajib nazar, wajib tilik itu dahulu daripada beriman. Pemana tilik? Memikirkanlah, fikir kan, buat kajian dulu tentang Islam, mendalam ilmu tentang Islam tu barulah masuk Islam. Okey. Jika disoalkan kita bahawa wajib nazar itu dahulu daripada beriman, maka apabila kita serukan seseorang yang kafir kepada beriman, maka jawab dia si kafir tadi, beri tangguhkan olehmu akan daku dahulu hingga aku nazar, aku tilik. Kerana kamu kata wajib nazar dahulu daripada beriman. Jadi orang kafir ni pun pakai juga cakap kita ni. Cakap pakai juga kita, sebelum dia beriman dia pun pakai juga kita ni kan. Tuan dulu kata terus belajar, biar belajar dulu, biar tilik dulu kan, biar fikir banyak-banyak dulu barulah masuk Islam kan. Jadi apa kata kita? Maka jikalau kita lazimkan suruh ikrar dengan beriman, yakni dengan mengucap 2 kalimah syahadat, maka jadi binasa. Mungkin dia akan jadi binasa lah. Disebabkan betul kerana kekuatan Islam ni tak kuat lagi.
Kekuatan Islam dia tak kuat. Dia takut nanti bila masuk Islam tiba-tiba dia murtad keluar dari Islam semula. Jadi kan buat masa kan. Kata kamu bahawa nazar itu awal wajib daripada iman. Kamu kata kan bahawa nazar itu benda yang wajib sebelum beriman. Mana kenalah nazar dulu macam mana? Atau kamu beri tangguh akan dia, biar dia nazar, dia tilik dulu ataupun dia fikir dulu. Maka jadi muhalafah dengan muqtada syarak, bersalahan dengan maksud syarak. Kerana menuntut suruh menyegerakan keluar daripada kafir dan masuk dalam Islam dengan tiada bertangguh. Dengan tiada bertangguh tuan-tuan. So maknanya macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Semana ada khilaf lah tentang masalah ni, dan soalan ni diajukan kepada kita. So macam mana kita nak jawab masalah ni? Maka jawab bahawasanya, ni jawapan dia tuan-tuan. Maka jawab bahawasanya tilik ia akan hal kafir itu. Jikalau ada ia bercampur dengan muslimin, kita suruh akan dia mengucap 2 kalimah syahadat. Kalau si kafir ni yang masuk Islam ni, dia memang lazim bercampur dengan orang Islam. Dengan budak-budak Islam ni suka bercampur lah. Apa yang budak Islam buat, dia buat. Budak Islam semayang pun dia semayang. Budak Islam puasa pun dia puasa juga. Budak Islam pakai tudung, dia pakai tudung juga. Tapi dia belum syahadah lagi, tak masuk Islam lagi. Baik. Jikalau ada ia bercampur dengan muslimin, kita suruh akan dia mengucap kalimah syahadat, iaitu tiada diberi tangguh akan dia. Kerana bahawasanya ghalib ada nazar padanya dahulu daripada buluknya, dahulu daripada baliknya. So orang macam ni biasanya dia dah ada dah. Dia dah buat kajian lah tentang Islam ni. Apa kelebihan Islam, kebaikan Islam tu kan. Sebab apa? Dia dah bercampur dengan Islam. Jadi dia dah ada pengalaman lah dalam bab itu. Dan tiada harus kita suruh nazar dahulu, tetapi jadi kafir orang yang tiada mengajarkan 2 kalimah syahadat itu apabila datang kafir meminta ajar dia akan dia. Kalau orang macam ni tuan-tuan, tak perlu kita nak suruh dia nazar-nazar lagi dah. Tak perlu nak tilik lagi dah. Terus kita syahadahkan. Terus kita syahadahkan. Okay? Jadi kalau kita tak ajarkan tuan-tuan, maka kita berdosa lah. Dan jadi kafir orang yang tiada mengajarkan 2 kalimah syahadah itu. Kalau sebut dalam kitab ni, jadi kafir tu kan. Kalau kata seandainya kita tak mengajarkan 2 kalimah syahadah pada dia, nampak? Kalau disebut dalam kitab ni lah, saya tak tahulah. Kalau mungkin dalam kitab lain mungkin dia kata hanya dosa besar saja. Kerana kita bersalah lah tu, berdosa lah kan. Takut nanti kalau dia keluar daripada tempat itu, tiba-tiba dia dilanggar kereta atau lori, tiba-tiba meninggal dunia. So siapa yang tanggung masa dia? Saudara tu kita kan. Atau ditangguhkan dia. Okey, ni yang kedua pula. Tadi jawapan pertama. Jawapan kedua pula, atau ditangguhkan dia. Seperti katanya, nantilah sesaat atau pergilah basuh tubuh kamu atau pergilah belajar kepada sipulan itu. Maka jika ada orang kafir itu tiada bercampur ia dengan orang Islam, seperti jauh negerinya daripada muslimin, maka demikian juga diajarkan dia 2 kalimah syahadat itu atas kaul yang menyatakan makrifat itu awal yang wajib bagi dia. Okey. So sampai mana tadi? Jauh negeri pada muslimin, sampai situlah. Atau ditangguhkan dia. Seperti dikatakan nantilah sesaat, atau pergi basuh tubuh kamu dulu, atau pergilah belajar dulu dengan simpulan. Maka jika adalah orang kafir itu tiada bercampur ia dengan orang Islam, seperti jauhnya negerinya daripada muslimin. Kalau macam tu tuan-tuan boleh tangguh. Kalau macam tu boleh ditangguhkan. Kenapa? Kerana dia memang tak bercampur dengan Islam. Dia tak tahulah serba-serbi tentang Islam ni, dia tak tahu. Dia dengar-dengar begitu saja, kan? Jadi kita minta dia pergilah belajar dengan Tok Imam ke ataupun Tok Bilal ke, minta Bilal atau Imam ni ajarkan dahulu,
tentang bab semayang contoh dia. Lepas tu barulah kita syahadahkan dia. Macam tu. Tahu Kemudian maka demikianlah juga diajarkan dua kalimah syahadah itu atas kaul yang menyatakan makrifat itu awal yang wajib. Kalau seandainya ada orang berpendapat bahawa makrifat ni benda yang awal yang wajib ke atas setiap mukallaf itu, maka naklah diajarkan dia dua kalimah syahadah. Diajarkan pada dia dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku nak saksi bahawa tiada Tuhan disembah melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Maka ia taklid dahulu, kemudian dia nazar supaya kuat imannya, kerana bahawasanya Nabi SAW dipadakan dia dengan ikrar dua kalimah syahadah. Inilah kaul yang muktamad. Ini kaul yang muktamad, tuan-tuan. Maknanya maka dia taklid dahulu, kemudian dia nazar supaya kuat iman dia. Maknanya dia kena dua kalimah syahadah dahulu, lepas tu nanti nazar. Lepas nazar tadi maka dia dah syahadah kan. Dia ajar dahulu. Maka taklid dia dahulu. Maka dia ajar dahululah. Dia ajarkan dulu dua kalimah syahadah, kemudian dia taklid, kemudian dia nazar supaya kuat iman dia, berfikir tentang supaya tilik dan fikir tentang Islam ini. Kemudian barulah dia syahadah. Dengan ikrar dua kalimah syahadah. Inilah kaul yang muktamad. Ini kaul yang kuat. Yang begitulah. Macam tu. Faham kan? Faham. Dan atas kaul yang menyatakan nazar itu awalnya wajib, maka disebutkan baginya dalil serta mengucap dua kalimah syahadah hingga faham, kerana tiap-tiap orang yang diserukan dia oleh Nabi kita kepada beriman. Dan atas kaul yang menyatakan nazar itu awal yang wajib, maka disebutkan baginya ataupun disabitkan baginya dalil serta mengucap dua kalimah syahadah hingga faham, kerana tiap-tiap orang yang diserukan dia oleh Nabi SAW itu kepada beriman, maka kenalah ikut macam mana cara Nabi tadi. So kalau dah Nabi nak cara macam tu, ikutlah cara baginda Rasulullah SAW lah. Itu pada zaman Nabi SAW. Kalau pada zaman Nabi itu, kalau sahabat-sahabat terus disyahadah aja. Sahabat-sahabat perlu disyahadah aja kan. Tapi kalau zaman sekarang ni, tuan-tuan, digalakkan, contohnya kalau siapa masuk Islam tu, digalakkan belajar dulu. Dah belajar dah mantap, barulah kita minta dia syahadah. Supaya nanti nanti dia syahadah, lepas tu dia keluar balik. Jadi buang masa lah. Dah syahadah, tiba-tiba tak dapat apa yang dia nak tu, dia keluar semula, masuk dalam agama dia semula. Nampak tak? Jadi kira macam buang masa lah macam tu. Dan berkata ia baginya, tunjukkan oleh kamu atasku tanda kebenaranmu. Maka didatangkan mukjizat, maka nyata benarnya mukjizat tadi, maka percaya ia, maka Islam ia, atau tinggal atas engkar, maka binasa dia. Jadi kalau pada zaman Nabi SAW, kalau seorang itu dia nak beriman kepada Nabi ataupun Allah SWT, mereka minta Nabi tunjukkan mukjizat. Atau sebabnya Nabi ni banyak mukjizat-mukjizat dia. Sampai dalam satu kitab tu sampai 1000 mukjizat yang ada pada Rasulullah SAW lah. Kerana ramai ni kalau Islam ni dia nak mukjizat daripada Nabi. Nak supaya tunjukkan mukjizat baru dia beriman kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi bila Nabi dah tunjukkan mukjizat, maka mereka wajib beriman. Kalau mereka tak beriman, maka binasalah mereka. Mereka akan binasa. Itu yang paling baik, jangan minta mukjizat. Jangan minta Nabi tunjukkan mukjizat. Sebab kalau Nabi dah tunjuk mukjizat, tiba-tiba dia tak nak masuk Islam, maka binasalah jawabnya bagi orang-orang yang begitu. Tahu Ulang balik. Maka berkata ia baginya, tunjukkan olehmu atasku tanda kebenaranmu ya Muhammad, ataupun ya Rasul, atau ya Nabi.
maka didatangkan mukjizat, maka nyatalah benarnya Nabi tadi atau Rasul tadi, maka percayalah dia orang yang minta tadi, maka Islamlah ia orang minta tadi, atau tinggal atas engkarnya, ataupun sebaliknya pula tak nak pula beriman, maka binasalah dia, binasalah orang yang minta tadi tuan-tuan. Tambihun, satu peringatan. Maka makna nazar itu pada logah ialah memandang dengan mata kepala. Jadi apa makna nazar? Memandang kita dengan mata kepala kita, itu dikatakan nazar. Dan makna pada istilah, kita sekarang ni kita jangan tengok pada mana pada logah, pada bahasa. Kita kena tengok makna nazar pada istilah, iaitu kita aturkan dua perkataan, dua pekerjaan yang maklum keduanya supaya sampai kepada mengetahui pekerjaan yang majhul. Itu dikatakan sebagai nazar. Makna kita aturkan dua pekerjaan yang maklum supaya kita sampai kepada mengetahui pekerjaan yang majhul, pekerjaan yang tak maklum atau pekerjaan tak tahu. Seperti kita susunkan qadiyah sugra serta qadiyah kubra. Qadiyah ni ialah satu susunan perkataan. Qadiyah ni istilah yang digunakan dalam ilmu mantik, ilmu alat, ilmu mantik. Kita dalam Islam ni banyak ilmu-ilmu yang selain daripada ilmu daripada Quran ni. Ilmu fiqh, ilmu hadis, ilmu tafsir, ada lagi banyak ilmu lain lagi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan belajar contohnya di pondok ataupun di peringkat-peringkat tinggi tuan-tuan, banyak lagi benda kita belajar. Ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu arud, ilmu adab wa nusus, ilmu sastra tentang sastra Arab ni. So banyak lagi tuan-tuan ilmu berkenaan Islam ni. Jadi apabila kita susunkan qadiyah sugra berserta dengan qadiyah kubra. Qadiyah ialah mana satu susunan ayat yang ada mubtada dan khabar. Ada mubtada dan juga khabar. Ada maudhu' dan juga mahmul. Ada mubtada ataupun khabar. Ada pembuka kata dan ada penutup kata. Itu dikatakan sebagai qadiyah. Seperti kita susunkan qadiyah sugra serta dengan qadiyah kubra. Kemudian diambil natijah daripada keduanya. Seperti kita katakan al-alam mutaghayyirun. Al-alam mutaghayyirun, alam itu berubah. Wa kullu mutaghayyirun hadisun, dan setiap benda yang berubah itu hadisun, itu baharu. Itu baharu. Okey, apa natijah dia? Natijahnya ialah wa kullu alam hadisun. Setiap alam itu ialah benda yang baharu. Itu dia punya natijah, ada jawapan dia. Jadi al-alam mutaghayyir itu merupakan dikatakan sebagai qadiyah sugra, qadiyah yang kecil. Wa kullu mutaghayyirin, hadis ni dikatakan sebagai qadiyah kubra, qadiyah yang besar. Qadiyah yang besar. Dalam istilah lain juga kadang-kadang mereka tidak menggunakan qadiyah, tapi mereka katakan sebagai muqaddimah. Muqaddimah sugra dan muqaddimah kubra. Muqaddimah yang kecil dan juga muqaddimah yang besar. Al-alam ini kalau dalam nahwu dikatakan sebagai mubtada, pembuka kata. Mutaghayyirun itu dikatakan sebagai khabar, pelengkap kata. Wa kullu mutaghayyirin, dan setiap yang berubah itu mana dikatakan sebagai mubtada, hadisun dikatakan sebagai khabar, pelengkap kata, pembuka kata dan pelengkap kata. Okey. Jadi apabila bertemu dua qadiyah ini ataupun dua muqaddimah ini, muqaddimah sugra bertemu dengan muqaddimah kubra. Mana muqaddimah sugra tuan-tuan? Al-alam mutaghayyir. Itu dikatakan sebagai muqaddimah sugra ataupun qadiyah sugra. Wa kullu mutaghayyirun hadis. Ini dikatakan sebagai qadiyah kubra ataupun muqaddimah kubra. Jadi bila bertemu kata muqaddimah sugra dengan muqaddimah kubra, maka dia ada natijah dia. Ada dia punya kehasilan dia. Apalah kehasilan dia tuan-tuan? Wa kullu al-alam hadisun, bermula alam itu baharu. Al-alam hadisun, alam itu baharu. Okey? Jadi kat situ tuan-tuan dah ada kita punya nazar itu. Dah ada nazar, tilik kita tu dah ada dah.
Jadi bertemu dua mukadimah, mukadimah A bertemu dengan mukadimah B, maka hasillah mukadimah C. Mukadimah C, maka itu dikatakan sebagai nazar. Mana kita dah nazar tu, kita dah tilik tu, kita dah fikir dah, kita dah kaji, dan kita idrak dan mendalami dan sebagainya. Barulah kita dikatakan sebagai kita dah ada nazar. Yang kita nak pakai ni nazar daripada segi istilah, bukan nazar daripada segi logah ataupun bahasa. Ulang semula tuan-tuan. Maka makna nazar itu pada logah ialah memandang dengan mata kepala. Dan maknanya pada istilah itu iaitu kita aturkan dua pekerjaan yang maklum, keduanya tadi, supaya sampai kita kepada mengetahui pekerjaan yang majhul. Mana pekerjaan majhul tu? Natijah tu. Natijah itu dikatakan sebagai pekerjaan yang majhul, yang tidak kita kenal. Contohnya seperti kita susunkan qadhiyah sughra setengah qadhiyah kubra. Kemudian diambil natijah daripada keduanya. Seperti kita katakan al-alam mutaghayyir, alam itu berubah. Wa kullu mutaghayyir hadis, setiap yang berubah itu baharu. Ini dinamakan sebagai qadhiyah sughra dan qadhiyah kubra. Dan tiap-tiap yang berubah itu adalah baharu. Ini dikatakan sebagai qadhiyah kubra. Maka natijahnya itu bermula alam itu baharu, dan makna natijah itu faedah daripada dua jumlah itu, dan jumlah pun namanya dan qadhiyah pun namanya. Kalau kita nak katakan jumlah pun boleh, nak kita katakan qadhiyah pun boleh juga, kata pengarang ataupun musannaf. Kata musannaf, kita nak katakan dia jumlah pun boleh, kita nak katakan qadhiyah pun boleh tuan-tuan. Boleh dua-dualah. Faham tak ni? Boleh boleh, insya-Allah. Orang sini memang hebat lah tu. Kalau dia faham tu. Kalau dia faham tu dia hebat. Apa dia? Tak dengar. Makan ubat sepita. Siapa yang batuk? Siapa batuk? Tu nak naikkan pangkat lah tu. Nak naik ke pangkat dan derajat. Okey. Ataupun mungkin nak kifarahkan dosa-dosa mana-mana tu, kan? Insya-Allah. Baik. Kemudian kita sambung lagi. Maka naklah kita tilik kepada segala kelakuan diri kita. Okey, sekarang ni musannaf minta kita tilik kat diri kita sendiri. Perhati kat kita. Setelah kita fikir tentang qadhiyah apa benda nazar-nazar tadi kan? Dan juga kata mana benda yang paling wajib, perlu syahadah dulu ke tak perlu syahadah, kita dah bincang kata tadi. Okey, sekarang ni kata musannaf pengarang kitab, maka naklah kita tilik kepada segala kelakuan diri kita. Kerana dia terlebih hampir kepada kita. Nampak? Maka adalah pada diri kita itu terkandung atas pendengar dan penglihat dan berkata-kata dan panjang dan lebar dan pendek dan redha dan marah dan putih dan merah, kulit dan hitam dan ilmu dan jahil dan iman dan kufur dan lazat dan pedih dan lainnya. Kita tilik apa diri kita ni. Kat diri kita ni apa benda yang ada tuan-tuan? Macam-macam ada kan? Kita ada alat pendengar untuk mendengar, kita ada alat mata untuk melihat, kemudian kita ada mulut untuk berkata-kata, dan ada yang panjang, mana tinggi, ada yang badan lebar, gemuk, gendut, tetap. Ada yang pendek, ada yang punya sifat redha. Ada orang yang suka ada sifat redha, dan ada orang suka marah, pemarah. Dan ada orang kulit dia putih, dan ada yang merah kulit dia, dan ada kulit hitam, ada yang kulit dia hitam, dan ada yang berilmu, ilmun, dan ada yang jahil. Ada yang berilmu, ada yang jahil, dan ada yang beriman, dan kufur, ada yang kufur, dan ada yang lazat. Lazat apa benda kita makan tu lazat, sedap. Dan pedih. Pedih kita bila kita kena cucuk duri, dicucukkan duri, ataupun mungkin kita kena injection. Kan? Doktor kata ni kena inject ni tuan, ni kata. Ni sakit sangat ni. Kalau tak inject kan tak hilang sakit ini.
kita pun kena lah injek, tahu tak? Mana bila kita injek tuan-tuan, apa rasa dia? Pedih kan? Pedih, sakit. Okey? Dan lainnya, daripada segala arat yang berdiri pada kita, daripada segala sifat yang berdiri pada kita. Mana arat itu ialah sifat. Arat itu maknanya sifat. Semua benda-benda tadi sifat dah tu. Pendengar, pelihat, berkata-kata, panjang, pendek, tinggi, marah, ini dikatakan sebagai arat. Okay? Arat ini dia pecahan daripada makhluk. Bila kita kata makhluk, dia akan terpecah dua. Pertama jirim ataupun jisim. Yang kedua dikatakan arat. Jisim atau jirim ini ialah satu benda yang mengambil kadar lapang dia. Satu benda yang mengambil kadar lapang dia. Itu dikatakan jisim ataupun jirim. Arat pula ialah segala sifat-sifat yang duduk pada jirim itu. Segala sifat-sifat yang duduk pada jirim. Tinggi, rendah, bergerak, diam, marah, bongi, tersenyum, kan? Itu semua dikatakan sebagai arat. Tahu ya? Maka sekaliannya itu berubah-ubah dan keluar daripada Adam kepada wujud. Dan sekaliannya tadi itu sekaliannya arat itu dia berubah-ubah. Dia berubah-ubah. Arat yang ada pada kita, sifat-sifat ada pada kita ini berubah-ubah dan daripada masa ke semasa. Dan keluar daripada Adam kepada wujud, dan daripada wujud kepada Adam. Dan demikian itu dalil bagi baharu alam. Dan demikian itu dalil bagi baharu alam ataupun diri kita ni lah. Kerana kita ni memang baharu, benda yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni dikatakan sebagai makhluk, benda yang dicipta. Sedangkan Allah Taala itu khaliq, yang mencipta. Khaliq daripada isim fa'il, mana yang membuat ataupun yang melakukan. Makhlukun adalah daripada isim maf'ul, yang kena buat ataupun yang kena lakukan. Jadi kita ni makhluk. Bila makhluk, dia ada sifat-sifat yang duduk pada makhluk. Macam yang tadilah, yang telah disanaikan di atas tadi. Taib, dan berkenak kepada yang menjadikan dia. Dan bila dikatakan sebagai kita ni sebagai makhluk, ataupun kita ni sebagai arat, ataupun kita jirim, maka sudah tentu kita berkenak kepada yang menjadikan dia. Dan yang menjadikan dia itu Tuhan yang amat kuasa lagi wajib wujud. Tuhan yang berkuasa lagi ada sifat yang wajib wujud. Wajib wujud lagi ilmunya. Maknanya luas ilmunya. Lagi sempurna kudratnya. Kemudian lagi sempurna iradatnya. Itu sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia Tuhan ni mestilah sifat yang kamalat, sifat yang sempurna. Mustahil kalau dia sebagai Tuhan tapi tidak ada sifat yang sempurna. Tuhan ni mestilah boleh berkalam, berkata-kata. Kalau Allah Ta'ala tidak berkalam, maka sudah tentu dia bisu. Kan? Patung-patung disembah oleh orang-orang yang bukan Islam ni, kan? Patung itu tidak ada kuasa apa-apa. Dia tidak boleh berkata-kata, tidak boleh orang kata melihat, tidak ada perasaan itu dan tidak ada perasaan ini. Faham kan tuan? Sikit lagi Baik, kemudian tuan-tuan, kemudian kita tilik pula kepada alam yang di atas. Daripada 7 petala langit dan bulan dan matahari dan bintang, setengahnya besar, setengahnya kecil, dan setengahnya berjalan dan setengahnya tetap. So maknanya tuan-tuan, bintang ni pun tuan-tuan, ada yang duduk kat situ je, tak bergerak. Ada yang bergerak mengikut kepada paksi dia lah. Okey, kalau bulan dan bintang, kalau bulan dengan matahari ni memanglah mereka bergerak, kan? Objek ni memang bergerak lah. Kemudian antara matahari dengan bintang, bintang lagi besar daripada matahari. Kalau matahari dibandingkan dengan bumi, memanglah matahari lebih besar daripada bumi dan juga planet-planet lain, okay? Tapi kalau matahari dibandingkan dengan bintang, bintang jauh lebih besar daripada matahari. Cuma kedudukan matahari ni disebabkan oleh bintang kedudukannya sangat jauh tuan-tuan, maka kita menganggap bintang tu lebih kecil daripada matahari. Okey.
Kita nampak kecil sangatlah. Sudah tentu matahari ni lebih besar daripada bintang. Tidak. Bintang besar daripada matahari. Tidak. Dia kata matahari besar daripada bintang. Tapi hakikatnya mana lagi besar? Bintang lagi besar daripada matahari. Cuma disebabkan kedudukan yang sangat jauh, maka kita nampak segi zahiriatnya, kita nampak bahawa matahari lagi besar daripada bintang. Dan cahaya bintang sebenarnya lagi terang berbanding dengan cahaya matahari. Cahaya bintang sebenarnya lagi terang berbanding dengan cahaya matahari. Taib Kemudian sambung lagi. Dan setengahnya berjalan, dan setengah tetap. Bintang tadi ada yang berjalan dan ada tetap. Dan ada baginya pihak yang tertentu. Dan setengahnya bercahaya dan setengahnya kelam. Ada bintang yang bercahaya dan ada bintang yang kelam. Kelam, gelap tapi dia bintang. Kalau tuan-tuan rajin buka dalam YouTube, tuan-tuan, YouTube tentang saiz-saiz bintang. Saiz-saiz perbandingan saiz-saiz bintang dan planet-planet terdapat di alam ini. Kalau tuan-tuan rajin buka dalam itu, mereka akan tunjukkan daripada satu bintang ditunjukkan daripada bintang paling kecil kepada besar paling besar sekali. Bila tengok pada bintang yang paling besar dibanding dengan matahari, cahaya matahari itu seperti satu titik hitam dibandingkan dengan bintang yang paling besar. Cahaya matahari itu kalau nak banding dengan bintang yang paling besar macam satu titik hitam yang kecil sangat. Rupa-rupanya bintang jauh lebih besar berbanding dengan matahari. Kalau tuan-tuan rajin bukalah type situ dekat YouTube tu perbandingan berkenaan planet-planet yang terdapat di alam. Dia akan ataupun tuan-tuan type dalam bahasa Inggeris pun boleh. Baik, seterusnya maka sekalian itu menunjukkan baharu kerana berubah-ubah, dan tiap-tiap yang berubah itu berkenaan kepada yang menjadikan dia. Jadi setiap benda yang berubah, tuan-tuan, berkenaan kepada yang menjadikan dia. Kita ni berubah-ubah. Daripada kecil, daripada alam janin kepada alam dunia, alam bayi kan. Daripada alam bayi kepada alam kanak-kanak. Daripada alam kanak-kanak kepada alam remaja. Daripada alam remaja kepada alam dewasa. Daripada alam dewasa alam tua. Daripada alam tua alam kubur. Alam kubur ataupun tua bangka dululah. Ada tua bangka kan, nyanyuk. Okey, dah alam nyanyuk barulah ke alam kubur lah. Itulah orang kata perubahan manusia kan. Perubahan manusia daripada satu alam, daripada satu kedudukan kepada satu kedudukan yang lain. Tapi ada juga, tuan-tuan, kan, masih di alam janin lagi dah meninggal dunia dah. Ada yang masuk kepada alam kanak-kanak dah meninggal dunia. Ada yang masuk ke alam remaja tiba-tiba meninggal dunia, sebabkan ada sesuatu perkara lah, sida ke apa ke meninggal dunia, tuan-tuan. Tapi hakikatnya itulah diproses sebenarnya daripada alam kanak-kanak, alam janin, sampailah mula alam roh sebenarnya dulu. Alam roh, dah alam roh kepada alam janin, lepas tu alam kanak-kanak, alam bayi, kanak-kanak, remaja, sampailah kita meninggal dunia, tuan-tuan. Akhirnya kita pun meninggalkan alam. Meninggalkan alam, kita masuk ke alam lain, iaitu alam barzah ataupun alam kubur. Baik, seterusnya kemudian tilik kepada alam yang di bawah daripada Hawa. Tilik pula kepada alam yang di bawah ini, yang duduk dalam bumi ini, seperti Hawa, udara, ataupun awan, ataupun bumi, dan barang yang tergantung daripadanya daripada laut dan ma'adan ni galian-galian seperti emas, perak, tembaga. Betul tak? Contoh bawah bumi kita ni, contohnya bawah bumi Masjid ni ada emas. Apa tuan-tuan nak cakap? Kan, di bawah Masjid ni kan ada emas. Apa yang terjadi kepada tuan-tuan kan? Masing-masing berberobok lah nak gali kan. Ada emas bawah bumi ni, bawah Masjid ni. Kita tak tahu, tuan-tuan. Benda yang di bawah bumi kita tak tahu, kecuali orang yang pakar lah.
orang yang pakar dan dia boleh tilik, dia perhatikan, ikut menggunakan alat-alat teknologi dan sebagainya, dia dapati bahawa di bawah masjid kita ni ada emas ataupun ada perak dan sebagainya. Macam tu. Baik, kemudian ma'adin dan kayu dan batu dan berbagai-bagai lagi binatang yang lainnya. Maka sekaliannya itu tuan-tuan menunjukkan baharu alam dan berkendak kepada yang menjadikan dia alam. Kerana makna alam itu alamat ataupun tanda yang menunjukkan akan keadaan Allah Ta'ala itu yang menjadikan dia. Yang menjadikan dia. Maka alam itu dua bahagi pula. Yang pertama a'yan. A'yan ataupun jirim. Yang kedua a'rad. Itu a'rad lah. Sifat-sifat yang duduk pada jirim. Seperti kita kata setengah ulama, bermula alam dengan sekalian suku-sukunya itu adalah baharu. Bermula alam itu dengan sekalian suku-suku dia itu adalah baharu. Suku mana persen-persen lah. Bukan suku tu yang suku Jonang, suku Mungkap tu. Suku kata 3 nenek lah. 3 suku lah. Ada yang 3 suku sini? Tak ada kan? Dia ada berapa suku tu tuan? Di Negeri Sembilan tu ada 2 boleh kan? Ada suku Mungkap Lepas tu suku 3 nenek Suku apa lagi? Batu Ampar. Batu Ampar kan? 3 suku tak ada tu tak ada 3 suku. Baik bermula alam itu dengan sekalian suku-sukunya itu baharu. Yang ini adanya itu didahulu oleh tiada. Jadi alam ni tuan-tuan didahului oleh tak ada. Dah tak ada baru ada semula. Baru ada baru dikatakan alam. Kerana alam itu ada kalanya ayan. Yang ini jirim yang berdiri dengan zatnya. Dan ada kalanya alam ini dikatakan sebagai a'rad. Ma'rad mana sifat. Sifat yang berdiri ia kepada ayan atau penjirim. Yang ini arad itu berkenak kepada ayan, tiada boleh ia asing dengan sendirinya. Jadi mana arad-arad tu kan duduk pada sifat ataupun pada zat ataupun pada jirim. Dia tidak boleh bercerai tanggal daripada jirim itu. Jirim sama ada kalau dia tak bergerak dia duduk. Kalau tak bergerak dia duduk. Kalau dia tak bergerak dia diam. Kalau dia diam maka dia tak bergerak. Kalau dia bergerak maka sudah tentu dia tidak diam. Itu dikatakan sebagai jirim. Okey. Sikit lagi tuan-tuan. Okey, maka ayan itu barang yang ada padanya berdiri dengan zatnya, tiada mengikut ia bagi yang lainnya. Dan mengambil lapang ia akan kadar lulus zatnya. Dan ayan tadi, ayan dia atau penjirim tadi, asal mana lain kepada ayan ialah jirim. Jadi jirim tadi tuan-tuan, dia mengambil kadar lapang dia, kadar lulus bagi zatnya. Dan ayan itu ada kalanya bersusun daripada beberapa jauhar, maka dinamakan sebagai jisim. Atau tiada bersusun ia daripada jauhar, maka dinamakan sebagai jauharfat. Jauharfat ialah satu benda yang tidak boleh menerima bahagi lagi. Contohnya satu titik hitam. Satu titik hitam yang sangat kecil dan halus, ini dikatakan sebagai jauharfat. Satu benda yang tidak boleh dibahagikan lagi. Tak boleh dibagi. Okey, contohnya ataupun siang. Siang kita tak boleh nak bagi 2. Ataupun malam kita tak boleh bagi 2 malam. Kalau malam, malam je lah. Tak boleh kita bagi 2 malam tu. Kalau siang, siang saja. Tak boleh bagi. Kerana siang atau malam itu dikatakan sebagai jauharfat, mana boleh satu benda yang tidak boleh menerima bahagi. Dan iaitu satu yang tiada menerima bahagi sesekali seperti nyawa. Nyawa pun tengok, nyawa pun dikatakan sebagai jauharfat. Dan nyawa termasuk dalam benda yang dikatakan sebagai alam ataupun benda yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nyawa adalah satu benda yang tidak boleh menerima bahagi. Angin pun kita tak boleh nak bagi 2 angin. Ada siapa nak bagi 2 angin? Tak boleh. Sedangkan angin pun kita nampak. Macam mana kita nak bagi 2? Tak? Nyawa pun kita tak. Nyawa satu benda kita tak nampak, tak boleh lihat. Kita tiba-tiba kita nak bagi 2, nak belah 2 nyawa. Tak boleh.
Itu dikatakan sebagai jauhar fard. Walaupun begitu, kan dia termasuk dalam kumpulan alam ataupun benda yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan arat itu sampai situlah, wallahu alam bisawab wa ilaihi marji'un ma'af. Baik, ada soalan tak? Sebelum saya tutup, tak ada? Okay, tak ada, tutup. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa lam taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatai alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa fahma ta'ibin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din, Allahumma ij'alna hazatim al-marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta al-fatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Itu. Oh. Cikgu ni? Kat Selamat tu sadah dia tu. Kat mana? Ada tu kat Selamat tu. Kat ada apa? Sahah. Ada ni. Ustaz Nuraj. Samurai. Ah. Ni Ustaz apa ada juga ni kat ni masjid. Saya Nuruddin. Saya tadi petang tadi ni dengar kuliah dia Itu. kat Madrasah Azin. Oh. Madrasah Azin. Lepas ni pun dia sudah datang sana tu kalau ustaz apa ngajar siap. Sudah datang singgah sana lah dia. Tengok belakang. Ai tu. Tak apa. Okey dah.